اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina. Bukakanlah ya Allah ikatan daripada lidah-lidah kami, yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama. Wa 'allimna at-ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang mendatangkan manfaat. Warizqan wasi'an tayyiba, rezeki yang luas melimpah ruah, lagi halal bersih suci, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima, wa shifaan min kulli da', dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan ahlan ayu Muhammad, Kamiza Muhammad Amil, Ana Sukaimi, Safia Safian, Kamiza Muhammad Amil, Binarai Sulaiman. Ahlan ahlan Dipa Miko, Zainab Saleh, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Salmah Jaafar, di ruangan TikTok ahlan-ahlan Asari Hashim, kemudian Ica Caca, Diana Lodin, Faiza, Servant of Allah, Rans, Faiza, salam kasih, Alam Tarungkai, Rans Azaz, terima kasih banyak-banyak. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Asari Hashim, Putri Mazwani, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sabahun nur, sabahul khair, selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran, siri yang ke-819, di mana setiap pagi kita berkongsi satu hari satu ayat yang mana kita ambil ibrah, kita ambil pengajaran, dan mudah-mudahan kita boleh bawa dalam kehidupan. Alhamdulillah, semalam kita baru sahaja habiskan surah yang ke-9, surah At-Taubah. Dan pada hari ini, pada siri 819, mohon sahabat-sahabat bantu catatkan, kita telah masuk surah yang ke-10. Surah yang ke-10, surah Yunus, dan kita akan baca daripada ayat yang pertama. Maka mohon catatkan di ruangan komen, surah Yunus, surah yang ke-10, ayat yang pertama, muka surat 208. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka pada pagi ini, apa kata kita baca dahulu? Kerana setiap kali kita membaca Al-Quran, bukan sedikit pahala ganjaran. Sabda Nabi SAW, Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran. Al-Quran, Allah bagi pahala berdasarkan huruf, bukan berdasarkan ayat, bukan berdasarkan muka surat. Setiap huruf yang kita baca adalah pahala. Sabda Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka untuknya adalah 10 hasanah, 10 kebaikan. Maka jom kita baca ayat yang pertama, surah yang ke-10, surah yang baru hari ini. Alhamdulillah, kita mulakan daripada Al-Baqarah dan kita telah tiba pada muka surat 208, ayat yang pertama, surah yang ke-10. Jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Sadaqallahul
العظيم. Maka surah Yunus, jom kita lihat beberapa perkara berkenaan tentang surah Yunus. Maka yang pertama, kenapa dinamakan surah Yunus? Kenapa dinamakan surah Yunus? Kata para ulama tafsir, surah ini dinamakan dengan nama surah Yunus, takrimah, mengambil kemuliaan kisah seorang Nabi yang bakal kita baca, iaitu kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam bersama dengan kaum dia. Maka nanti kita akan baca kisah Nabi Yunus pada ayat yang sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Kita akan baca kisah Nabi Yunus pada ayat yang ke-98. Pada ayat yang ke-98. Maka dinamakan surah Yunus, mengambil kemuliaan kisah Nabi Yunus pada ayat yang ke-98. Maka itu adalah kenapa dinamakan surah Nabi Yunus. Kemudian bilakah surah ini diturunkan? Kata para ulama tafsir, surah ini turun selepas daripada surah Al-Isra. Al-Isra adalah surah yang ke-17. Maka daripada sudut penurunan, surah Al-Isra turun dulu. Dan selepas surah Al-Isra, barulah turun surah Yunus. Maka bila surah Yunus turun selepas surah Al-Isra, bererti surah ini adalah Makkiyah. Apakah maksud Makkiyah dan Madaniyah? Kata para ulama tafsir, Makkiyah dan Madaniyah tak ada kaitan dengan nama tempat. Bukanlah maksud Makkiyah, surah itu turun di Mekah. Bukanlah maksud Madaniyah, surah itu turun di Madinah. Kata para ulama tafsir, Makkiyah dan Madaniyah bergantung kepada waktu. Surah dan ayat yang turun sebelum hijrah, di mana pun ia turun, dikenali sebagai Makkiyah. Dan surah dan ayat yang turun selepas hijrah, maka dikenali sebagai Madaniyah walaupun turun di Mekah. Maka Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan kepada surah itu turun sebelum ataupun selepas daripada hijrah. Maka kata para ulama tafsir, surah Yunus ini adalah Makkiyah. Dan ini pandangan majoriti para ulama. Majoriti para ulama berpandangan seluruh surah Yunus adalah surah yang turun sebelum daripada Nabi SAW berhijrah. Cuma perbezaan pendapat ada. Maka ada yang mengatakan majoriti surah Yunus adalah surah Makkiyah. Maka pandangan pertama, seluruh surah adalah surah Makkiyah, surah yang turun sebelum hijrah. Pandangan yang kedua, majoriti ayat yang ada dalam surah Yunus adalah ayat yang turun sebelum hijrah kecuali. Kalaulah kecuali, bermaksud ayat-ayat ini turun selepas hijrah. Maka apakah ayat-ayat yang turun selepas hijrah? Yang pertama, kata para ulama tafsir, ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40, maka ada pandangan mengatakan turun selepas hijrah. Ayat yang ke-40. Yang kedua, ayat yang ke-40, ayat yang ke-94. Ayat yang ke-94 dan 95. Maka ayat 94 dan 95 ada mengatakan turun selepas daripada hijrah. Yang kedua. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah pandangan Imam Suyuti bahawa ayat 1 hingga 40 adalah Makkiyah dan selepas itu semuanya adalah Madaniyah. Namun majoriti para ulama berpandangan tidak, keseluruh surah ini adalah Makkiyah. Ayat-ayat yang turun sebelum daripada hijrah. Kemudian kita akan lihat, kata para ulama tafsir, pada awal surah ini, maka Al-Quran fokus kepada kemuliaan Al-Quran. Bahkan ayat yang pertama yang kita nampak, fokus kepada kemuliaan Al-Quran. Tilka ayatul kitabil hakim. Maka permulaan surah Yunus
maka isi kandungan dia, ringkasannya adalah fokus kepada betapa mulianya Al-Quran. Betapa mulianya Al-Quran. Dan kemudian menceritakan berkenaan tentang keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaulah kita lihat ayat-ayat yang turun sebelum hijrah, itulah fokusnya. Cerita tentang keagungan Allah, cerita tentang keimanan, cerita tentang hebatnya Al-Quran. Maka ini adalah ayat-ayat yang turun sebelum daripada Nabi SAW berhijrah. Adapun ayat-ayat tentang hukum ahkam, kebanyakannya turun selepas Nabi SAW berhijrah. Daripada konsep itu, pengajaran yang pertama yang kita boleh ambil, pengajaran yang pertama, kalau kita lihat daripada konsep ayat dekat Mekah ni, ayat yang Makkiyah yang turun sebelum hijrah, kebanyakannya ayat tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah, mukjizat Al-Quran, dan kebanyakan hukum ahkam adalah di Madinah. Maka pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat adalah bahawa dalam kita berjumpa dengan orang yang bukan Islam mungkin, ataupun orang yang tak mengamalkan agama, yang jauh daripada agama, maka cara dakwahnya, cara penyampaiannya adalah lebih fokus kepada keimanan dia. Keimanan dia. Adapun hukum ahkam, apabila iman dia dah kuat, dia sendiri akan mencari hukum ahkam tersebut. Dia sendiri akan nak belajar. Dia sendiri akan ada minat. Dia sendiri akan bersungguh-sungguh. Tapi fokus bila dalam berdakwah, sebagaimana kita nampak susunan Makkiyah dan Madaniyah, maka fokus bila kita jumpa orang yang bukan Islam, bila kita jumpa orang yang jauh daripada agama, tak mengamalkan agama mungkin, maka lebih fokuskan kepada keesaan Allah, lebih fokuskan kepada Al-Quran, lebih fokuskan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan. Maka itu adalah konteks yang kita boleh nampak daripada Al-Quran. Sebab itu ayat-ayat Makkiyah lain konteks dia. Ayat-ayat Madinah lebih banyak, Madaniyah lebih banyak kepada hukum ahkam. Maka sama juga bila kita nak berdakwah, ajak orang kepada Allah, cerita tentang agama, lagi-lagi orang itu bukan Islam, ataupun orang itu jauh daripada agama, fokuskan kepada keesaan Allah, kerasulan Nabi, fokuskan kepada Al-Quran. Maka dengan itu mudah untuk kita mendekatkan manusia kepada Allah. Perkara-perkara keimanan. Bila iman dia dah kuat, bila dia dah ada iman, dah mengucap kalimah syahadah, barulah kepada hukum ahkam yang lain. Jangan kita bebankan orang yang bukan Islam, orang yang jauh daripada agama dengan hukum ahkam. Kerana itu akan menjadi perasaan berat kepada mereka kadang-kala. Maka inilah yang kita belajar daripada konteks surah-surah Makkiyah dan surah-surah Madaniyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Maka alif lam ra dikenali dengan panggilan huruf-huruf muqatta'ah. Dikenali dengan panggilan huruf-huruf muqatta'ah. Maka huruf-huruf muqatta'ah yang kita nampak, alif lam ra, yasin, alif lam mim, qaf, nun, sad. Kata para ulama tafsir, huruf-huruf yang ada di awal surah ini kadangkala datang satu huruf, kadangkala dua huruf, kadangkala tiga huruf, bahkan ada yang sampai 5 huruf. Maka jom kita pecahkan. Maka awal surah yang dimulakan dengan satu huruf ada 3 surah. Awal surah yang dimulakan dengan satu huruf ada 3 surah. Itulah surah Sad, Qaf dan juga Nun. Surah Sad juz 23, surah Qaf juz 26 dan surah Nun juz yang ke-29. Maka ada 3 surah
yang dimulakan dengan hanya satu huruf awalnya. Nombor dua, surah-surah yang dimulakan dengan dua huruf ada 9. Surah-surah yang dimulakan dengan dua huruf ada 9. Maka itulah surah yang kita biasa dengar. Yasin contohnya, Taha contohnya, Hamim contohnya. Maka ini adalah surah-surah yang bermula dengan dua huruf. Maka ada surah yang bermula dengan satu huruf, ada surah yang bermula dengan dua huruf. Yang ketiga, ada surah yang bermula dengan 3 huruf. Surah yang bermula dengan 3 huruf. Maka surah yang bermula dengan 3 huruf ada 13. Surah yang bermula dengan 3 huruf ada 13. Dan contohnya adalah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Contohnya surah Yunus, Alif Lam Ra. Maka ini adalah surah-surah yang bermula dengan 3 huruf. Nombor 3. Yang keempat, surah-surah yang bermula dengan 4 huruf. Maka surah-surah yang bermula dengan 4 huruf, maka ada 2. Itulah Alif Lam Mim Sad. Surah Al-A'raf dan Alif Lam Mim Ra, surah Ar-Ra'd. Maka surah yang bermula dengan 4 huruf, maka ada 2. Surah Al-A'raf dan surah Ar-Ra'd. Dan surah yang bermula dengan 5 huruf ada 2, iaitu surah Maryam, Kaf Ha Ya Ain Sad, dan surah Asy-Syura, Ha Mim Ain Sin Qaf. Maka total surah yang dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah, kata para ulama tafsir, ada 29. Maka yang hari ini adalah bermula dengan 3 huruf, Alif Lam Ra. Kenapa? Apakah hikmah Allah mulakan dengan huruf-huruf begini? Kata para ulama tafsir, Allah mulakan dengan huruf muqatta'ah kerana Allah nak menyedarkan orang-orang musyrikin Mekah, bahkan orang-orang musyrikin Arab, betapa kerdilnya pengetahuan mereka. Betapa kerdilnya. Sebab kita kena faham dahsyatnya orang Arab yang terpelajar pada zaman tersebut, sastra mereka, ilmu balaghah mereka, ilmu bahasa Arab mereka begitu dahsyat sehingga kan mereka tidak perlu kepada bukan sekadar baris, mereka tidak perlu titik untuk membaca. Dia tak perlu titik. Dahsyat tak dahsyat? Kita dengan ada titik baris pun kita salah kadang-kala. Sayalah kadang-kala. Kita kadang-kala dekat Quran tu dah ada warna. Hijau ni dengung, merah ni panjang pun kita salah. Sebab kita bukan ahli sebagaimana orang Arab. Zaman dulu, zaman Nabi, bahkan Al-Quran yang Sayyidina Uthman bin Affan tulis kembali dengan rasam Uthmani, dia tidak perlukan kepada titik. Kerana orang-orang Arab yang terpelajar, yang ummi-ummi, yang terpelajar, mereka tidak perlu kepada titik untuk membaca. Dahsyat ilmu mereka, balaghah mereka, bahasa Arab mereka dahsyat. Dia tak perlu titik dan dia tak salah. Dia tak salah antara ta, sa dengan ba, walaupun bentuk sama. Dia tidak salah di antara jim, ha, kha, walaupun bentuk sama. Dia tidak salah di antara sad dan dad, walaupun bentuk sama. Tak ada baris, semua orang boleh baca. Orang yang belajar nahwu saraf boleh baca tak ada baris. Tetapi tak ada titik, tak ada orang boleh baca zaman kita. Tapi orang Arab pada zaman Nabi, mereka boleh baca. Dan itu menjadikan mereka sombong dengan tingginya ilmu mereka. Maka sebab itu kata para ulama tafsir, ada 29 surah. 29 surah yang Allah mulakan dengan huruf-huruf bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri tak tahu maknanya dalam keadaan tingginya ilmu pengetahuan sastra mereka. Dan antaranya adalah Alif Lam Ra. Apa maksud dia? Mereka tak boleh terjemahkan. Allah yang tahu, tapi mereka tidak boleh terjemahkan. Sebab itulah kata para ulama tafsir,
bila kita lihat ayat-ayat surah-surah yang dimulakan dengan huruf-huruf ini, disusuli kemudiannya dengan Al-Quran. Nak gambarkan agungnya Al-Quran. Macam Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Selepas itu, Zalikal Kitab. Inilah Al-Quran. Sama juga macam surah Yunus. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab. Dia menceritakan tentang Al-Quran. Sama juga dalam surah Al-A'raf kita dah baca. Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilaika fala. Dia akan menceritakan tentang Al-Quran. Kebanyakan surah-surah yang dimulakan dengan huruf begini adalah nak menyedarkan orang-orang Arab yang ego, yang sombong dengan ilmu sastra bahasa Arab yang mereka ada. Al-Quran memberitahu kepada mereka kenapa mereka tak faham maksud-maksud huruf bahasa Arab ini. Kalaulah dahsyat sangat ilmu mereka. Sebab itu bila mereka dah sedar lemahnya mereka, Allah ceritakan tentang agungnya Al-Quran. Sama juga macam surah Taha. Taha ma anzalna alaikal Quran, akan cerita tentang Al-Quran. Sama juga Yasin. Yasin wal Quran, akan cerita tentang Al-Quran. Sama juga macam Sad. Sad wal Qurani zizzikr, akan menceritakan tentang hebatnya Al-Quran. Maka daripada sini pengajaran yang kedua. Apakah pengajaran yang kedua? Daripada huruf-huruf yang ada di awal 29 surah ini, kita belajar bahawa manusia perlu merasa kerdil apa yang mereka ada dalam pada untuk mereka mendapat hidayah. Manusia tak boleh sombong. Manusia perlu merasa kerdil diri. Jangan sombong dengan Allah. Manusia perlu merasakan dirinya lemah dan Allah yang Maha Agung dalam untuk mendapatkan hidayah. Dalam untuk mendapatkan hidayah. Sebab itu 29 surah yang dimulakan dengan huruf-huruf ini, huruf-huruf tahaji ataupun huruf-huruf muqatta'ah, mendidik manusia sedar diri. Kamu huruf-huruf ini pun tak boleh terjemah. Wahai orang Arab, walaupun kamu mendakwa sastra kamu dahsyat, bahasa Arab kamu tinggi, ilmu kamu banyak, tetapi tak boleh terjemahkan apakah maksud nun. Tak boleh terjemahkan apakah maksud qaf. Tak boleh terjemahkan apakah maksud itu dan ini. Maka tak boleh terjemahkan. Maka pengajaran yang kedua, dalam pada manusia untuk mendapat hidayah petunjuk, dia tak boleh sombong. Dalam pada manusia nak mendapat kebaikan daripada wahyu Al-Quran, maka dia tidak boleh sombong. Dia kena mengaku kelemahan dirinya di hadapan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah pengajaran yang kedua. Tak boleh sombong. Tak boleh sombong. Tak boleh ego. Tak boleh meninggi diri. Dan itu semua adalah penghalang kepada hidayah. Antara penghalang kepada hidayah adalah sifat sombong, ego dan takabur. Maka akan terputus hidayah daripada orang-orang seperti ini. Sebab itu Allah mulakan Alif Lam Ra. Apa maksud dia? Tak tahu. Sebab itu Al-Quran adalah mukjizat. Mukjizat. Kalau kita lihat perkataan mukjizat, ianya daripada i'jaz. I'jaz. Apakah maksud i'jaz? Menjadikan manusia itu berasa lemah. I'jaz. Kenapa Al-Quran mukjizat? Kerana Al-Quran menyedarkan manusia betapa lemahnya dia dengan keagungan ilmu Allah, dengan keagungan ilmu Al-Quran. Maka pengajaran yang kedua daripada Alif Lam Ra, daripada konteks kenapa adanya 29 surah yang dimulakan dengan huruf-huruf ini, manusia yang sombong, yang ego, yang takabur akan terputus daripada hidayah dan petunjuk. Maka itu pengajaran yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala selepas itu, tilka, inilah
ayatu, ayat-ayat, al-kitab, daripada kitab Al-Quran, al-hakim, yang penuh dengan hikmah. Tilka ayatul kitabil hakim. Pengajaran yang ketiga, apabila kita gabungkan alif lam ra dan tilka ayatul kitabil hakim, bila kita sedar lemahnya diri, maka daripada sini pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat, orang yang akan beroleh rahsia Al-Quran, pengajaran daripada Al-Quran, adalah orang yang merasakan dirinya kerdil. Dirinya kerdil. Orang yang merasakan dirinya tak tahu apa-apa. Maka lagi manusia itu merasakan dirinya kerdil, lagi Allah akan buka rahsia Al-Quran kepadanya. Allah akan buka rahsia Al-Quran. Tapi kalaulah manusia tidak ada sifat itu, maka dia tidak akan dapat apa-apa petunjuk daripada Al-Quran. Walaupun dia boleh hafal sekalipun. Walaupun dia boleh hafal. Berapa banyak orang yang boleh baca, boleh hafal, boleh syarah, boleh terjemah, boleh explain, tapi dia tak dapat apa-apa daripada Al-Quran. Dia tak dapat apa-apa. Maka orang yang mendapat kebaikan daripada Al-Quran adalah orang yang mengaku kekerdilan, kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita lihat seperti yang kita sebut, kebanyakan huruf-huruf yang ada di awal surah disusuli dengan Al-Quran. Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fih. Surah Al-A'raf kita dah baca Alif Lam Mim Sad, kitabun unzila ilaik. Surah Yunus yang kita baca Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil hakim. Begitu juga surah Ibrahim, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Maka kebanyakan huruf-huruf yang ada di awal surah disusuli dengan menceritakan tentang Al-Quran sebagai satu pengajaran. Yang ketiga, bahawa manusia yang ingin untuk mendapat sebanyak mungkin manfaat daripada Al-Quran, maka dia perlu untuk mengenali betapa lemahnya dirinya dan betapa hebatnya akan kalamullah Al-Quran. Maka Allah akan bukakan untuknya rahsia-rahsia Al-Quran. Maka firman Allah, tilka ayatu, daripada tafsir Al-Wasit, apabila Allah sebut inilah ayat-ayat dalam bentuk jamak, menunjukkan bahawa Al-Quran ini tidak turun sekaligus. Dia tak turun sekaligus. Ada kadang-kala turun satu ayat, ada kadang-kala turun beberapa ayat, ada yang kadang-kala turun satu surah. Maka pada ayat tu menunjukkan kepada proses penurunan Al-Quran yang melangkaui masa lebih daripada 20 tahun. Bahkan hampir 23 tahun. Maka pengajaran yang keempat daripada tafsir Al-Wasit, daripada perkataan ayatul kitab, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kitab, menunjukkan kepada proses yang lama tentang penurunan Al-Quran. Proses yang lama. Bagaimana daripada Iqra sampailah ayat yang terakhir, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Proses tu lebih 20 tahun. Daripada proses penurunan Al-Quran kita boleh belajar bagaimana manusia perlu sabar dalam proses. Cuma kita hidup pada zaman semua benda nak cepat. Manusia dah tak sabar. Sebab itulah sistem dunia sekarang. Semua benda dia nak cepat. Maka kalaulah contoh dia nak berniaga, dia nak terus kaya. Kalaulah dia nak kerja, dia nak terus jadi CEO, VP, dia tak nak kerja daripada bawah. Kalaulah pada waktu tu dia nak berkahwin, nak terus bahagia tanpa ada sebarang ujian, semua nak cepat. Sebab itu adalah keadaan sekarang. Makan pun cepat. Bila nak order makanan, terus dapat. Order barang, terus dapat. Maka itu menjadikan manusia tidak sabar dengan proses. Daripada ayat yang ada dalam tafsir Al-Wasit menunjukkan kepada proses penurunan Al-Quran yang mengambil masa. Sebenarnya nak mendidik manusia kepada semua benda ada proses dia. Bahkan kita diciptakan pun ada proses. 9 bulan dalam rahim. Bila lahir-lahir,
ada beberapa bulan untuk merangkak, ada ambil masa beberapa tahun untuk mula bertatih, mula berjalan, mula membesar, mula sempurna akal. Proses. Ada proses. Itu adalah proses. Orang yang tidak sabar dalam proses, maka dia kadangkala akan tergopoh-gapah dalam melakukan sesuatu. Tergopoh-gapah, dia tidak tenang. Maka daripada ayat tilka ayatu, ini adalah ayat-ayat. Dalam tafsir Al-Wasit menyebut betapa proses penurunan Al-Quran itu begitu lama. Kadangkala berbulan-bulan tak turun wahyu. Kadangkala turun hanya satu ayat. Kadangkala lebih daripada satu ayat. Maka daripada ayat tu menunjukkan kepada proses penurunan Al-Quran yang bukan sekaligus, yang menjadi pengajaran yang keempat kepada kita, betapa pentingnya untuk belajar sabar dalam sesuatu proses. Kena sabar. Dan ini yang kita kena didik dengan diri kita. Ada proses untuk setiap benda. Firman Allah, inilah ayat-ayat Al-Quran. Al-Hakim. Al-Hakim. Al-Hakim ada banyak terjemahan. Al-Hakim ada yang menterjemahkan daripada perkataan asalnya Al-Mani'. Al-Mani' bermaksud penghalang daripada kerosakan dan kecacatan. Maka salah satu maksud Al-Hakim yang ada dalam tafsir Al-Wasit adalah inilah Al-Quran yang terhalang daripada kecacatan dan sebarang kecelaan. Tak ada cacat. Tak ada cacat dalam Al-Quran. Maka inilah Al-Quran. Dan ada yang menterjemahkan Al-Hakim dengan maksud kebijaksanaan. Inilah Al-Quran yang penuh dengan kebijaksanaan. Al-Hakim. Inilah beberapa perkongsian yang sempat kita kongsikan. InsyaAllah esok kita masuk ayat yang kedua insyaAllah. Terima kasih semua. Saya minta maaf terlebih masa. Selalunya kita 30 minit. Sehari kita ada 3 program. Bantu war-warkan. Jemput join jika berkelapangan. 8.30 pagi. Satu hari satu ayat. Cuma ada hari yang saya kadang-kadang tak sempat buat. 6 petang penawar hati. Dan 11 malam sirah Nabi. Maka terima kasih kepada yang komen, yang share, yang tag rakan-rakan. Nur Aini, Khalid, Rohani Adam, Ada Ayub, Kak Rosina, Kak Kamiza, Kamisa, Zainab Saleh, Saadia Muhammad Arifin dan juga sahabat-sahabat yang lain, Faiza, Amidah Yasin, Ica Caca, Azaz, Lily 1707. Terima kasih banyak-banyak untuk gift Adawiyah, Marda WKN, Nur Hasmalisa. Terima kasih semua. Kita jumpa petang nanti jam 6 petang dalam penawar hati insya-Allah. Aina Farhana, terima kasih banyak-banyak. Nur Aini Abdul Manaf, jumpa lagi insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jumpa lagi insya-Allah.